Kita dalam hadis yang kedua dalam Kitabut Taharah di bawah bab izalatin najasati wa bayaniha, iaitu menghilangkan najis dan menerangkan tentang najis. Dan ini bagi yang baru mengikuti, kita membaca kitab Bulughul Maram, hadis-hadis yang dihimpunkan, hadis-hadis hukum yang dihimpunkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Hadis yang kedua daripada bab ini, wa anhu radhiyallahu an, daripada Anas bin Malik. Dalam sebahagian ni dia akan tulis wa anhu ataupun wa an Anas, kerana hadis sebelum itu ialah hadis Anas. Maksudnya dhamir itu balik kepada Anas. Maksud ia kembali kepada Anas bin Malik. Hadis ini yang akan kita baca ni juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, cumanya telah diikhtisarkan, diringkaskan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam suntingan ini. Qala lamma kana yaumu Khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talhata fanada innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humur al-ahliyati innaha rijsun, muttafaqun alaih. Fanada innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyati innaha rijsun, muttafaqun alaih. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, katanya, lamma kana yaum Khaybar, apabila berlaku peperangan Khaybar, yaumu, walaupun sebahagian para ulama bincang mengapa tidak yauma, kerana zaraf makan, tapi mereka bincang tentang bukan semua dia berada dalam keadaan zarf makan, dia kadang-kadang oleh kerana peranan ini panjang, saya tak mahu cerita bagi kerana bukan semua orang yang menguasai dalam nahwu ni. Cuma untuk yang membaca ni mungkin hairan kerana dia tidak berfungsi sebagai zarf makan di sini. Katanya, apabila pada hari peperangan Khaybar, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan Aba Talhah, fanada, maka Aba Talhah pun menyeru, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kamu daripada luhumil humuri al-ahliyati, daripada daging kaldai, kerana sesungguhnya ia najis, muttafaqun alaih. Hadis ni kata dia larang daripada luhumu al-humur al-ahliyah, dilarang daripada daging. Kita faham bila larang daripada daging, laranglah juga daripada semualah. Daging tak boleh makan, telinga dia kalau goreng tak boleh lah juga. Daging merangkumi semua. Pasal apa Nabi SAW larang? Dia bagi tahu di sini dalam hadis ni, innaha rijsun, kerana dia najis. Timbul masalah bila dia najis. Kalau dia najis, macam mana orang yang naik keldai? Adakah dia naik najis? Ini para ulama kena fikir. Walaupun kita kata aku tak fikir lah, nak naik-naik lah. Pasal ia ada kandungan hukum. Kita ingat tak hadis tentang kucing? Kucing najis ke tak? Najis ke tak? Tuan-tuan ni jangan ingat kan, jangan lupa. Dia najis ke tak? Innaha laisa binajis. Innaha laisa binajas.
laisa bin najas, dia bukan najis. Wa innama hiya minat tawafina alaikum, dia di kalangan binatang yang tawafina alaikum, yang mengelilingi kamu. Sebab apa dia tak najis? Sebab syarak nak ringankan kita, dia binatang yang duduk dalam rumah kita, kita duduk belah dia, kalau dia najis kacau kita. Antara kucing dan kaldai, di sisi orang zaman dulu, yang mana lebih banyak orang terlibat dengan dia? Kaldai ke kucing? Kaldai. Pasal kaldai, orang naik dah. Bila naik binatang, dia berpeluh. Bila berpeluh, dia kena pakaian kita. Bila kena hujan, dia basah. Dia kena pakaian kita. Bila dia minum air, ada air liak dia pusing kanan, kena tuan dia. Kalau dia najis, susah ni. Sedangkan kucing, yang bukan semua orang suka kucing pun dimaafkan dia. Kerana dia tawafina alaikum, dia berpusing-pusingan kita. Sedangkan nak kaldai, lebih diperlukan. Para ulama telah berbincang tentang masalah ni. Lalu kesimpulan daripada perbincangan para fuqaha, mereka menyatakan bahawasanya mereka sepakat bahawasanya najis kaldai. Kaldai ni masuk sekali dengan dia baral. Tahu biral tu? Hak nak macam kuda, tak macam kuda, tak macam kaldai, antara keduanya. Kan? Orang utara kata hang ni barai betul. Tahu barai. Ya. Yang ni termasuk dalam hukum ni lah. Najis dia, air kencing dia dan darah dia, mereka sepakat ini adalah najis. Raus ni maksudlah tahi dia lah. Dia adalah najis. Cuma mereka berbincang tentang yang lain. Air liur dia, air mata dia, peluh dia, najis ataupun tidak. Dalam mazhab Syafi'i, dia kata tak. Yang ni antara benda yang dikecualikan, tak apa. Mazhab Ahmad macam payah sikit, tak bagi, dia kata najis. Walaupun ada qaul dia, ada Imam Ahmad ni biasa ada 1-2 qaul dalam mazhab dia. Tapi dalam mazhab Syafi'i, dia kata bahawasanya ini semua tak apa. Ini kalau orang tu naik kaldai, kaldai tu berpeluh, seluar dia tentu kena peluh kaldai. Ataupun tengah-tengah naik kaldai hujan, basahlah belakang kaldai tu, kenalah apa? Tidak mengapa. Maksud rijis ni najis, tak boleh makan tadi, dengan hak tadilah apa? Tahi dia dan kencing dia dan darah dia. Yang tu tak boleh. So kalau kaldai yang ada rijis pun dikecualikan seperti ini, tentulah dikecualikan lagi ayak liak kuda, apa? Peluh kuda yang kita naik. Bila kita naik kuda, orang putih kadang-kadang orang yang pandai naik kuda, pelana pun tak ada, pakai naik macam tu lah. Kan? Kuda ni jangan main, silat-silat dia tendang. Kan? Jadi ini kalau hujan mari, belakang dia tu basah juga pakaian kita, lepas tu kita pergi solat, boleh ataupun tidak? Dibolehkan dalam hal yang seperti ini. Tak boleh makan. Ulama hampir keseluruhannya menyatakan tak boleh makan, diharamkan makan daging kaldai. Walaupun Ibnu Abbas ada pendapat dia, tapi pendapat dia tidak dapat disokong kerana adanya hadis ni. Okey. Pasal apa tak boleh makan kaldai? Tak boleh makan pasal Nabi tak bagi? Habis tak boleh makan. Cumanya di kalangan para ulama ada yang bawa sedikitlah. Mereka kata Islam ni kalau tengok benda-benda yang dia tak bagi makan, benda-benda ni ada tabiat tak apa elok. Abu Hayyan At-Tauhidi terkenal sebagai pemikir besar di zaman Baghdad. Hebat dia, seorang filsuf, seorang ahli falsafah juga, seorang mutasawwif, ahli tasawuf. Dia
kata makanan ni mempengaruhi tabiat orang. Orang yang makan ni dia pengaruhi tabiat orang. Kata dia, sebab tu khinzir, kalau tengok dia kata khinzir ni binatang yang jenis tak cemburu. Dia punya pasangan dia tu boleh bertukar-tukar, jenis tak cemburu, dan ada tabiat tak elok tengok khinzir. Agama haramkan, kata dia, sebab dia bimbang ataupun kemungkinan makanan mempengaruhi tabiat. Orang yang elok dia makan binatang yang elok, benda yang elok. Dia tak makan benda-benda yang dianggap benda-benda yang khabith, benda-benda yang keji. Kaldai ni pun sejenis binatang yang tak elok, dia punya bunyi tak elok, cara dia pun tak elok. Maka dia ni tak termasuk daripada benda yang dibenarkan kita makan, kerana mengelakkan daripada tabiat yang seperti ini. Ini bukanlah hukum, inilah bukanlah illah, tapi ini dia panggil hikmah. Hikmah ni maksudnya barangkali kebaikan daripada larangan tersebut ialah kerana tabiat ni. Sebab tu binatang-binatang ni sebahagian yang kita tengok yang diharamkan oleh syarak ni mempunyai hal-hal yang seperti itu. Dan kita telah sebut bahawasanya illah yang dia bagi ni, kaldai ni najis, dan kaedah dalam syarak kullu najis muharram wala akas. Semua najis haram kecuali tapi tidak sebaliknya. Itu kita dah sebut dah. Semua yang najis haram dimakan, tapi semua yang haram bukan semestinya najis. Semua yang haram bukanlah sepertinya najis. Dan ini adalah hadis yang kita baca hari ini. Dan saya ada satu hadis lagi ni, tapi takut dia jadi panjang, so kita buka kepada sesi soal jawab.